kita nak selesaikan differential equation. Jadi kalau kita nak solve differential equation ni, kita ada dua kaedah. Okay. Ni kalau kita nak solve differential equation, kita ada dua kaedah. Yang pertama yang kita bincang sebelum ini lah, separable variable. Ini yang pertama lah, kaedah yang pertama. Maksudnya kalau kita jumpa soalan, kita cuba asingkan X sebelah kanan, Y sebelah kiri. Seperti soalan nombor 1 dan nombor 2 tu lah. Kemudian, kalau katakan kita tak berjaya guna kaedah yang pertama ni, maka kita akan gunakan kaedah yang kedua, iaitu integrating factor. Okay, jadi sekarang nombor 4 ni kita fokuskan bagaimana kita nak gunakan kaedah yang kedua. Okey, dalam exam nanti kadang-kadang tak dinyatakan nak guna kaedah apa. Jadi kita kena tahu bagaimana kita nak buat pilihan, sama ada nak guna separable variable ataupun guna integrating factor. Cara kita nak kenal, yang pertama cuba dulu kita separatekan dulu Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Kalau berjaya, maka teruskan dengan kaedah yang pertama. Kalau gagal, maka terus kita gunakan kaedah yang kedua. Itu satu cara lah. Maksudnya kita kena cuba dulu asingkan Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Satu lagi cara kita nak kenal, kita tengok soalan ni. Kalau kita nampak ada bentuk kita nampak ada 3 sebutan. 1, 2, 3. Biasanya kalau 3 sebutan ni, memang kita akan gunakan integrating factor. Kaedah separable ni, ini biasanya 2 sebutan. Maksudnya kita boleh asingkan satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Biasanya separable ni, dia mesti ada 2 sebutan. Integrating factor ni biasanya 3. Macam ni lah. 1, 2, 3. Yang ni pun sama. 1, 2, 3. Okay. Biasanya kalau 3 sebutan tu adalah integrating factor. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, sebelum tu kita tengok dulu bagaimana kita nak buat integrating factor ni. Integrating factor. Dia ada side step lah. Okey, factor. Okey, yang pertama kita kena pastikan dulu dy dx tambah dengan px y sama dengan qx. Maksudnya step yang pertama kita kena pastikan mesti ada bentuk yang ni. Kena ada bentuk yang ni. Maksudnya kita kena pastikan yang paling penting sebelah dy dx ni mesti satu. Mesti satu. Itu step yang pertama. Lepas itu baru kita start dengan step yang pertama. Kita kena dapatkan IF dengan cara gunakan formula eksponen kuasa integration. Integration of ni, PX ni. Tapi dengan syarat mesti step yang pertama kena ada lah. Okay. So kita akan dapat IF. Step yang kedua, nanti kita tengok contoh. Step yang kedua, bila kita dapat IF, kita akan ambil IF ni, darab dengan pada soalan ni yang kita dapat tadi. Darab kiri dan kanan, left hand side, dan ambil IF juga darab dengan right hand side. Maksud dia nanti kamu akan ambil IF yang kamu dapat ni, darab kiri ni, kiri dan kanan ni IF. Step yang ketiga. Step yang ketiga, kita tukar bentuk. Apa yang kita dapat sebelah kiri ni, tukar bentuk kepada d over dx. Dengan cara ambil IF tadi, sentiasa darab dengan y. Itu dia punya kaedah dia. Maksudnya ini, tukar bentuk ke sini. Yang sebelah kanan ni kekal. Kemudian step yang keempat, kita nampak ada dx ni. Ada dx. Dx ni kita bawa ke sebelah kanan. So kita dapat din darab y. Apa yang sebelah kanan ni? Dx. Kemudian step yang terakhir kita integrate kiri dan kanan. Okay. Jadi kita tengok contoh soalan. Okay, contoh soalan. Okay, katakan kita ambil contoh yang pertama lah. Okay, contoh yang pertama.
dy dx tolak y per x tambah 1 sama dengan x. Okey, jadi step yang pertama, kita cuba tulis balik supaya ada bentuk yang ni. Okey, ni darab y sama dengan x. Kita buat ni supaya kita nak comparekan dengan yang tadi. dy dx tambah px darab y sama dengan qx. Ni yang masa saya sebut awal tadi. Sebelum kita mulakan step ni, kita pastikan mesti ada ni. Mesti ada yang ni. Okay. Tujuan dia supaya kita akan nampak px ni adalah yang semua ni. Ni semua ni. Ni adalah px ni. Okay. Jadi kita boleh mulakan dengan step yang pertama. Step yang pertama kita kena cari IF. Integrating factor dengan cara eksponen kuasa integration. Ambil yang kita dapat tadi. Negatif 1 per x tambah 1 dx. Kemudian kita akan integrate. Integrate 1 per x tambah 1. Mesti dapat ln. Okay. Kemudian, ini I dengan ln ni jangan cancel terus. Sebab kita akan cancel ni kalau tak ada sebarang tanda ataupun nombor di sebelah ln. Jadi, sebelum kita nak cancel tu, pastikan negatif ni kena bawa naik ke atas. Supaya I dengan ln je. I kuasa ln. X tambah 1. Bawa naik ke atas. Maka barulah kita hilangkan eksponen dengan ln ni. So, jawapan dia X tambah 1 kuasa negatif 1. Ataupun, kita boleh tulis 1 per X tambah 1. Okey, setakat ni boleh ke? Faham ni? Boleh. Kita jangan cancel terus ni. Walaupun I dengan ln ni, kita macam boleh hilangkan. Tapi untuk step di sini, tak boleh cancel terus. Sebab ada negatif ni. Jadi, kita kena settlekan negatif dulu. Dengan cara, disebabkan ln ni, yang depan ni kena naik ke atas. So, kita akan dapat yang ni lah. Maksudnya, eksponen dengan ln ni hilang. Yang ni akan turun ke bawah. Ini sama maksud dengan 1 per. Ini lebih mudah kita guna yang ni. Okey, jadi step yang kedua, bila kita dah dapat IF, kita ambil IF kita ni, darab untuk ni. Tadi kita berhenti di sini. So, ambil IF ni, darab kiri dan kanan. Okay. So, kita akan ambil. Saya salin dulu kita punya yang asal tadi. Kita ada dy dx. dy dx tolak 1 per x tambah 1 darab y. Sebelah kanan adalah x. Okay. So, kita daripada situ darab IF. Kiri dan kanan. IF tadi adalah 1 per x tambah 1. Kiri. Kanan pun sama juga. IF darabkan dengan x. Okay. So, step yang kedua. IF yang kita dapat ni darab kiri dan kanan equation tadi. Itu step yang kedua. Step yang ketiga. Ini kalau kamu rajin ni kamu expand ni. Sebenarnya tak payah. Okey, kalau daripada sini kita nak buat integration, tak boleh sebab ni masih bercampur dy dx ni. Mana boleh buat integration? Jadi, kita nak buat juga integration. Jadi, kita ubah bentuk dengan cara tulis d over dx. Jadi, step yang ketiga ni kita kena tukar kepada d over dx. Cara nak tukar mudah je. Kamu ambil IF yang kamu dapat tadi, darab je dengan y. Okey, IF tadi adalah 1 per x tambah 1. Darab je dengan y. Memang sentiasa darab y. Tak kisahlah apa jenis soalan. Memang sentiasa darab y. Okey, ni sama dengan x per x tambah 1. Okey. Kemudian, ini kalau katakan kita nak semak, betul ke yang stepnya ni dia sama dengan di atas?
kita boleh gunakan product rule. Kita gunakan product rule, nanti bila kamu selesaikan ni, dia mesti dapat semua yang di atas ni. Jadi kalau kamu terpercaya, kamu boleh check lah. Tapi dalam exam tak payah tunjukkan. Okey, yang penting kamu ingat, step yang ketiga ni ambil je if darab dengan y. Itu ya. Kemudian step yang keempat, kita bawa ds ni sebelah kanan. So, ini akan jadi y per x tambah 1 sama dengan x per x tambah 1 dx. Okey, kemudian kita integrate. Okey. Jadi untuk step yang keempat sebelah kiri ni, kamu ingat baliklah. Sebelum ni kita dah bincang dah. Kalau kita integrate dx, mesti dapat x tambah c. Kalau kita integrate dt, dapat apa ni? Kalau integrate dt, kita dapat T tambah C. Ya, betul. Maknanya sekarang ni, integration dengan differentiation ni, dia tak boleh jumpa. Kalau jumpa dia, soalan macam hilang. Tinggalkan T tu. Sama cerita dengan ni. Untuk yang sebelah kiri ni, terus kita hilangkan simbol integration dengan D. Maka sebelah kiri ni kita akan dapat ini je. Y per X tambah 1. Jadi sebelah kiri kalau nak integrate mudah. Terus dapat dia dalam ni. Untuk yang sebelah kanan ni, boleh tak kita integrate terus ni? Untuk sebelah kanan ni. Kalau kita jumpa bentuk pecahan. Boleh ke tak ni? Tak. Boleh kan? Jadi, kita terpaksa integrate dengan cara chapter 1. Tengok, kalau bentuk atas tu polinomial, bawah pun sama polinomial, maka nak guna kaedah apa ni? Partial. Partial. Kita ada kan dua kaedah, IBP, satu lagi partial fraction lah. Partial fraction tak mungkin lah, sebab dia tak ada faktor, ada satu je. Jadi nak pilih yang mana ni, atas ke bawah? Kalau dua fungsi sama? Atas. Ya. Atas. Betul. Kalau integration by part, itu kalau dua fungsi berbeza. Contoh, kalau katakan atas X, bawah eksponen X, maka gunakan kaedah yang kedua. Okay? Jadi untuk yang sebelah kanan ni, kita asingkan dulu. Kita fokuskan bagaimana kita nak integrate ni. Okay, jadi kita guna kaedah substitution method. So, kita start dengan let u. Okay, let u equals to... Nak ambil mana ni, atas ke bawah? Bawah. Sebab kalau degree sama, pilih yang paling panjang. Du sama dengan dx. Okay, maka kita punya integration tadi dah boleh tukar kepada u. Kita boleh tukar kepada u. Yang di bawah ni dah settle dah, 1 per u. 1 per u. Yang di bawah ni. dx boleh tukar kepada du. Settle. Yang belum bertukar adalah x. Kita tak boleh tulis x kat sini. Okay. Kita tak boleh tulis x sebab bila kita integrate respect to u, maka pastikan semua ni dalam sebutan u. Semua. Dia tak boleh biarkan bercampur ni. Okay. Jadi yang x ni mesti tukar. Cara nak tukar berdasarkan dua maklumat ni. Yang kedua memang tak boleh lah, mesti ambil daripada yang di atas. Ini kalau saya tukar x sebagai tajuk, dia sama dengan apa? U tolak 1. U tolak 1. Okey. Maka yang ni kena ubah ni. Jangan tulis x, kita kena ubah. Mesti gunakan U tolak 1. So hati-hati nanti dalam soalan. Daripada x tak boleh integrate. Ni daripada x ni tak boleh integrate atas. Ada yang buat integrate atas, x kuasa 2 per 2. Lepas tu per integrate bawah pula, x kuasa 2 per 2 tambah x. Salah. Itu satu cara. Ada satu lagi cara. Ada pelajar dia gunakan x kuasa 2 per 2. Settle. Yang di bawah ni salin je. Jadi dia hanya integrate atas je, x kuasa 2 per 2. Lepas tu per dengan x tambah 1.
Salah. Dalam integration, dia tak boleh integrate bentuk fraction atas bawah. Dia tak ada kaedah macam tu. Kalau differentiation boleh. Integration tak boleh. Dia tak boleh ada bentuk pecahan. Okay, so mesti tukar melalui proses ni lah. Okay, yang ni kalau nak integrate lebih mudah, gunakan U per U, tolak 1 per U. Ni kalau kita nak mudah lagi ni, kita boleh tukar 1 per U du. Integrate 1 dapat apa? Integrate 1. U. U, dapat U, settle. Tolak sebelah kanan, ln U. Sepatutnya kita ada tambah C lah. Tambah C tu kita buat kemudian. Okey, kemudian pastikan tukar balik dalam sebutan X. So, X tambah 1. Tolak ln X tambah 1. Okey. Maka sebelah kanan ni rupanya kalau kita integrate, kita akan dapat yang ni. Okey. Okey, bila dah siap, kita patah balik kepada sini tadi. Tadi sebelah kiri tadi kita dapat Y per X tambah 1. Okey, jadi kita salin. Sebelah kiri dapat Y per X tambah 1. Integrate sebelah kanan pula dapat yang ni. So salin X tambah 1 tolak ln X tambah 1. Bila kita dah siap semua, akhir sekali tutup dengan tambah C. Cuma jawapan akhir dia pastikan jadikan Y ni sebagai tajuk. Semua darab dengan X. Semua darab dengan X tambah 1. Ln X tambah 1. Tambah. Termasuk yang ni juga. Okey. Jangan silap lah. Okay. Ni semua darab ni. Setiap sebutan. Kita ada X dy sama dengan X sin X tolak Y. Ni semua ni dx. Ni kalau kita nak kira ni 1. Ni kalau saya expand ni 1, 2, 3 sebutan. Jadi memang salah guna integrating factor. Okay. Jadi kita proses. Okay. dx ni saya bawa sebelah kiri dulu. So X dy dx. Ni saya gerak ke sebelah kiri. Sama dengan X sin X tolak Y. Kemudian saya bawa Y tu sebelah kiri. So akan dapat ni lah X sin X. Kemudian tadi kan kita letak peraturan bila ada dy dx jangan ada sebarang nombor 11 kiri. So hilangkan X dengan cara semua bahagi dengan X. Kalau semua bahagi dengan X, kita berjaya tulis macam ni. Okay, sama dengan sin X. Tujuan dia sebab kita nak pastikan mesti ada bentuk dy dx tambah px darab y sama dengan qx. Okay, supaya kita akan tahu px ni apa. Sebab nak cari integrating factor, kita perlukan px. Px ni lah. Semua ni. Ni adalah px. Okay. Jadi kalau kita jumpa soalan, jangan biarkan dalam keadaan macam ni. Kita kena proses, pastikan dy dia ni sebelah dia mesti 1. Okay. Dah sampai sini, baru kita bandingkan dengan persamaan ni. Maka bila dah sampai situ, baru kita mulakan dengan step yang pertama. Cari dulu IF dengan cara eksponen kuasa integration. Itu cara dia. Integrate yang mana? Ambil px. Px kita adalah 1 per x. Kalau ada negatif, ambil negatif 1 per x. Sekarang kita positif, ambil positif. So yang ini kita akan dapat integrate 1 over x. Dapatlah ln. Yang ini terus. IF kita adalah x. Terus. Sebab I dengan ln ni tak ada apa pemisah dia. Kalau ada negatif, bawa dia ke atas. Kalau ada 2, bawa dia ke atas. Okay. Kemudian step yang kedua pula, kita akan ambil IF yang kita dapat ni. Darab kiri dan kanan tadi. Ni, daripada sini tadi kita berhenti.
darab kiri dan kanan. So X darab dengan dy dx tambah 1 per X darab Y. Kemudian sebelah kanan pun sama juga. IF darab dengan sebelah kanan. Sin X. Okay. Yang ni beza dia. Step yang kedua ni, IF yang kita dapat tadi, darab kiri dan kanan soalan. Kiri dan kanan soalan. Kemudian step yang ketiga, sebenarnya kita nak cuba integrate. Kalau kita integrate daripada sini, memang tak boleh lah. Sebab mana ada integration dy dx? Tak ada. Kalau integration of dy ada. Tapi kalau dy dx tak ada. So, yang ni, semua ni, saya tukar bentuk je. Tukar bentuk kepada d over dx. Okay, cara nak tukar mudah je. Kita akan ambil if darab dengan y. Untuk sekarang ni, if kita adalah x. Jadi, tukar je lah. X. Yang kedua ni memang sentiasa darab y. Tak kisahlah apa jenis soalan, memang sentiasa darab y. Okay. So, sama dengan sebelah kanan ni tak berubah. Kita untuk step yang ketiga ni fokuskan sebelah kiri. Yang ni, yang step yang kedua ni sebelah kiri ni, kita nak ubah bentuk je. Sebenarnya maksud dia sama ni. Ni kalau katakan kita nak check. Ni sebenarnya, kita differentiate ni dengan menggunakan product rule. Mesti dapat di atas. Katakan saya nak check. Katakan yang pertama, X darab dengan differentiate Y. So, X darab dy dx. Kan betul? X dy dx. Kemudian bila guna product rule kan kena tambah. Tambah dengan saya differentiate X pula. Differentiate X 1. So 1 darab Y. Yang ni kalau saya expand ni dia akan dapat 1 darab Y. Betul lah. Okay. Jadi step yang ketiga ni cuma kita ubah bentuk je. Ubah bentuk sebenarnya maksud dia sama dengan step yang kedua sebelah kiri. Sama je benda ni. Cuma bentuk je berbeza. Okay, jadi dalam exam tak payah tunjukkan. Kemudian step yang keempat, yang dx ni tak boleh berada di bawah. Kita biarkan dalam keadaan macam ni. So, x sin x dx. Kemudian, barulah kita integrate. Okay, integrate sebelah kiri dapat apa? Integrate sebelah kiri. xy. So, sebelah kiri ni sebenarnya mudah. Hilangkan je integration dengan d dah. Yang tinggal xy. Sebelah kanan yang ada masalah ni. Sebab, bila tengok sebelah kanan ni, dia melibatkan dua fungsi ni. Bila kita integrate dua fungsi, tak boleh kita integrate terus. Okay? Jadi, kalau kita tengok balik, ini adalah bentuk polynomial. Ini bentuk trigonometri. Jadi, nak guna kaedah apa ni? Kalau dua fungsi berbeza. IBB. Ya, betul. Jadi left hand side ni kita fokuskan. Nak cari X sin X. Okey, untuk yang ni terpaksalah guna IBP. So, left hand side ke right hand side? Oh, ni saja ni. Saja nak test kamu punya mata. Bagus, terima kasih. Sebenarnya right hand side. Okey. Kita gunalah IBP. Okey, nak guna IBP, kamu kena ingat IBP ni kita akan mulakan dengan U. Tapi U ni merujuk kepada loped. Tapi kalau guna substitution method, kita tak gunakan loped ni. Loped ni hanya untuk IBP je. Okey, jadi sekarang tadi kita ada P, kita ada trigonometri. Nak pilih U yang mana? Kalau ikut loped? X. Ya, betul. Start dengan U sama dengan X. So, yang satu lagi tu yang balance dia. Yes. Sebelah kiri differentiate. Sebelah kiri settle. Sebelah kanan ni mesti integrate. Mesti integrate. Yang ni jumpa lagi integration dengan D hilang. Tinggallah V. Integrate sin dapat apa? Negative cos. Negative cos. So hati-hati ni, kadang-kadang ada yang keliru ni dengan differentiation. Okey, sepatutnya memang ada tambah C ni. Tapi kita belum siap lagi. Tambah C tu kemudian. Okey, kemudian jawapan akhir kita integration of x sin x dx sama dengan
Kalau nak guna formula boleh juga, ataupun kalau tak nak darab silang je. So darab silang X darab negatif cos X dapatlah negatif X cos X. Betul. Dan darab silang tapi ke kiri letak tolak integration. Yang tolak integration ni sebab formula dia. Tolak integration. Formula dia. Kemudian jangan lupa kita akan ambil semua ni. Negatif cos X darab dx. Dekat sini yang ramai silap kat sini ni. Sebab ada yang keliru. Disebabkan ini ada negatif, terus negatif, kemudian yang ni dah hilang negatif dia. Ramai yang suka tulis negative integration cos X. Salah. Sebab negatif yang ni, sebab ni daripada sini. Yang negatif yang pertama ni datang daripada formula. Okay. So jangan ambil pula negatif ni terus pindah ke depan. Ada yang terlupa. Kena buat macam tu. Salah. Okay. Negatif ni yang pertama ni sebab datang daripada formula. Sebab kan dia ke kiri. Negatif. Yang negatif ni sebab hasil darab dua ni. Ni darab dengan yang ni. Okay. So hati-hati kat sini. Kemudian kita teruskan lagi. Yang ni kalau nak mudah kita letak tambah dulu. Okay. Kemudian tolak X cos X. Integrate cos dapat apa? Integrate cos. Positif. Sin X. Ya. So jangan dapat negatif pula. Dan sepatutnya tambah C sepatutnya. Tapi tambah C tu kemudian. Okey, jadi sekarang ni yang kita buat ni ini untuk jawapan sebelah kanan. Jadi kita patah balik kepada soalan tadi, kita berhenti di sini tadi. Kita berhenti di sini. So integrate sebelah kiri dapat SY. So kita sambung dik. Dapatlah SY. Kemudian kita integrate sebelah kanan. Tadi kita tak boleh integrate terus. Terpaksalah kita proses. Dapatlah jawapan sebelah kanan. So ambillah jawapan ni. So negatif X cos X tambah sin X. Okay, sekarang ni kita dah habis dah ni. Bila dah siap semua, penutup dia mesti ada tambah C. Yang daripada atas tadi, kita jangan buat tambah C dulu. Kan banyak sangat C nanti susah pula. Okay. Penutup dia baru kita letak tambah C tapi sebelah kanan je. Okey, tapi biasanya kita akan tulis Y ni sebagai tajuk. So, semua bahagi dengan X. Okey, semua bahagi dengan X. So, sin X over X. Dan termasuk C ni. So, ramai yang tertinggal kat sini ni. Okay. Sebab biasa tulis, akhir sekali tambah C. Tapi tengoklah, kalau kita nak jadikan Y sebagai tajuk, maka X ni kena bergerak ke sebelah kanan. Jadi semua sebutan ni kena bahagi dengan X, termasuk C. Okay. So kita berhenti di sini. Yang ni je beza ni, maklumat tambahan. Bila ada maklumat tambahan, maksud dia jawapan dia tak ada lagi bersama dengan C. Kita gunakan maklumat ni untuk mencari C. So tengok, kalau soalan tu adalah X dan Y, maka yang ini adalah X. X sama dengan kosong. X sama dengan kosong, Y itu sama dengan negatif 3. Okay, so jangan silap. Ini maksud dia X sama dengan kosong, Y itu sama dengan negatif 3. Okay. Okay, kita tengok soalan 5A. Soalan 5A. dy dx tambah dengan 2xy sama dengan x. Okay, kita punya maklumat tambahan y kosong sama dengan negatif 3. Okey, kita abaikan dulu ini. Okay, jadi sekarang ni kita compare dulu dengan bentuk dy dx tambah px darab y sama dengan qx. Okey, yang pertama kita compare dengan ni supaya kita tahu px tu yang mana. Nampaklah px tu adalah positif 2x. Jadi kita mulakan dengan step yang pertama. Okey, step yang pertama kita cari IF, integrating factor, dengan cara eksponen kuasa integration. Integration yang mana? Ambil yang px ni.
Yang sebelah y. So 2x. Okay, nanti kita akan dapat eksponen. Ini kalau integrate 2x kuasa 2 per 2. So dapatlah x kuasa 2. Okay. So kita gunakan ni darab kiri dan kanan. Darab kiri dan kanan. Jadi kita akan dapat step yang kedua daripada sini tadi, darab kiri dan kanan. So kiri IF darab dengan dy dx tambah 2xy sama dengan IF lagi darab dengan x. Okay. Kemudian step yang ketiga. Sebab kalau daripada step yang kedua nak integrate memang tak boleh. Sebab mana ada dy dx ni. Tak boleh integrate. Ubah bentuk kepada d over dx. Okay. So yang ni kena ingat. Cara kita dapatkan, ambillah IF darab dengan y. Okay. IF tadi adalah yang ni lah. So tulis eksponen x kuasa 2x darab y. Itulah sama dengan apa pula tadi? Mana ada x kat sini? Ni saya selesai. Sepatutnya dia hanya ni. E x kuasa 2. Dah. Sebelah kanan tak berubah. Okey, kemudian ini kalau nak integrate masih tak boleh lagi ni. Terus dengan step keempat. Step yang keempat ni kita cuma bawa dx ni je. Dx. Lepas tu barulah kita buat integration. Okey. Nak integrate sebelah kiri ni mudah. Hilangkan integration dengan differentiation. Hilangkan je. Cuma yang sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni kena hati-hati lah. Dia melibatkan dua fungsi juga. Okay, dua fungsi. Jadi bila dua fungsi tak boleh integrate terus. Okey. Ini kalau nak ikutkan kaedah asal, ini adalah dua fungsi berbeza kan. Yang pertama polinomial. Yang kedua eksponen. Sepatutnya kita mesti guna kaedah integration by part. Sepatutnya. Sebab dua fungsi berbeza. Yang pertama polinomial. Yang kedua adalah eksponen. Kan? Sepatutnya ni lah. Okey, tetapi dia termasuk dalam kes berkecuali. Maksud dia, kita tak gunakan IBP ni. Untuk contoh ni. Tengok balik kuliah sebelum ni. Bagaimana kita, bila kes yang macam ni, terpaksa kita guna substitution juga. Sebab kuasa di atas dengan kuasa di bawah ni berbeza satu kan. Jadi untuk nak selesaikan ni, tak payah guna IBP, guna substitution je. Okay, so kita fokuskan dulu right hand side. Integrate x, eksponen x kuasa 2 dx. Yang untuk kes ni, saya lebih mudah guna substitution method. Kenapa saya pilih ni? Tengok balik nota yang sebelum. Substitution. Okay. Di mana kita akan gunakan u tu adalah, sebab kita ada dua pilihan, sama ada ambil yang ni ataupun di atas. Ni kalau kita differentiate ni dapat du sama dengan 2x dx. Okey, jadi sekarang ni integration eksponen x dx squared dx. Okey. Maka kita boleh ubah. Ni saya ubah dulu ni. Okey, jadi kita akan ubah. Yang pertama kita akan dapat E kuasa U. Betul. E kuasa U. Yang belum tukar adalah X dx. X dx ni saya boleh ambil daripada sini. Maka dua ni saya tak nak. Jadi bawa ke sebelah kiri. Maka kita akan dapat 1/2 du. Boleh kan? Yang pertama E kuasa U settle. Yang belum bertukar kepada U, X dan dx. So X dx tu saya ambil daripada sini. Maka 2 bawa ke kiri. Jadi kita akan ambil du/2 lah. Patutnya saya akan tulis du/2. du/2.
Lebih mudah, selalunya setengah tu kita asingkan. Okey, kemudian kita integrate-nya ni. Integrate eksponen U dapat apa? Kita akan dapat yang sama lah kan? Betul? Yang ni tadi. Integrate eksponen X dapat apa ni? Equals X. Ya, itulah. Tetapi kalau eksponen kuasa 3x, janganlah jawapan ni 3x. Dia kena per berapa? Per berapa? 3. Ya, ramai ya. Keliru kat sini. Sebab dia tengok integrate eksponen x dapat eksponen x. Maka ada yang fikir eksponen 3x kenapa tak ambil jawapan ni juga? Tak boleh sebab dia kena per. Ni sebenarnya ada per ni, tapi per 1. Okey, so ni kekal. Tapi pastikan jawapan dia mesti dalam sebutan x. Tukar balik. E kuasa U tadilah x kuasa 2. Okey, selesai. Maka bila kita integrate sebelah kanan, kita dapatlah yang ni. Okey, tapi jangan berhenti kat sini. Kita tadi berhenti pada step yang keempat. Jadi kita sambung balik. Integrate sebelah kiri. Dapat eksponen x kuasa 2. Eksponen x kuasa 2y. Integrate sebelah kanan. Dapat yang empatnya ni. Ex kuasa 2. Bila dah siap, akhirnya tambah C. Okey? So macam tu. Okey, tadi kita jangan lupa. Kita tadi ada maklumat tambahan. Y0 equals to negative 3. Itu yang maklumat tambahan soalan. Ini tujuan dia supaya jawapan yang ada C. Okey, jadi kita ganti X kosong, Y itu yang negatif 3. So hati-hati ya. Ni X tu kosong, Y itu negatif 3. So jangan silap. Jangan terbalik. Jangan Y kosong, X tu negatif 3. Salah. Okey, so saya ganti balik. So kita akan dapat sebelah kiri ni. Oh, tadi salah lah. Okey, sebelah kiri tadi kita akan dapat E kuasa kosong, Y negatif 3. Betul. Ni 1/2 E kuasa kosong tambah C. Okey, jadi kita akan dapat ini 1. So negatif 3 sama dengan setengah tambah C. Maka dapatlah C negatif 3 tolak setengah. So negatif 7/2. Ni nanti kamu guna kalkulator ni. Okey. Okey, jadi jawapan akhir kita salin balik eksponen x kuasa 2y. Y ni berada di bawah. Okey, y sama dengan 1/2 eksponen x kuasa 2 tambah C. C tadi adalah negatif 7/2. Biasanya penulisan kita akan buat Y ni sebagai tajuk. Maka ni bawa ke sebelah kiri. Kita akan dapat 1/2 lah. Ni kita boleh cancel. Tolak 7/2 eksponen x kuasa 2. Itulah kita punya jawapan. Okey, setakat ni apa nak tanya? Dia nak tanya tak? Tak ada. Okay, boleh tak? Ada. Okey. Jadi macam tu lah. Ini soalan 5 kan? Soalan 5A. Okey, so macam tu lah. Jadi yang penting sekarang ni, bila kita nak buat integrating factor, dalam soalan exam nanti, dia tak nyatakan guna integrating factor. Jadi kita kena tahulah bagaimana cara kita nak tentukan soalan ni nak guna kaedah apa. Cara yang paling mudah, tengok. Kalau katakan equation tu dalam bentuk 3 sebutan. 1, 2, 3. Maka mesti guna integrating factor. Kalau separable method tu, itu kalau ada 2 sebutan.
Bila ada sebutan, dua sebutan, kita boleh pisahkan satu sebutan sebelah kiri, satu sebutan sebelah kanan. Kalau tiga sebutan memang tak boleh separate. Kita mesti guna integrating factor. So ingatlah step ni. Sebelum kita mulakan step ni, pastikan mesti bentuk dy dx. Sebelah tu mesti satu. Mesti satu. Okay. Bila dah ada bentuk macam tu, baru kita boleh teruskan dengan step yang pertama. Cari IF. IF ni memang formula dia exponent kuasa integration. Memang formula dia macam tu. Jangan pergi ubah formula dia. Okay. Bila dah dapat, step yang kedua senang je. Ambil IF ni, kamu darab kiri dan kanan soalan. Katakan soalan kita macam ni. Darab kiri IF, kanan pun darab IF. Itu step yang kedua. Step yang ketiga ni, dia hanya berubah untuk sebelah kiri je. Sebab tujuan kita sebenarnya, kita nak integrate. Kalau nak integrate daripada sini, tak boleh. Sebab ada simbol dy dx ni, tak boleh. Kalau dx ni tak ada, hanya simbol dy, kita boleh integrate. Okay? Jadi kita terpaksa ubah bentuk. Cara nak ubah bentuk step yang ketiga ni, kita gunakan IF darab Y. Sentiasa darab Y. IF ni ambil darab Y. Sebelah kanan ni tak berubah apa. Kemudian step yang keempat, mudah. Kita hanya bawa je dy ni ke sebelah kanan. Lepas tu biasanya dalam soalan exam ni, sebelah kanan ni memang susah sikit lah kita nak integrate. Kita takkan dapat jawapan terus. Dia mesti melalui proses sama ada substitution, integration by part, ataupun mungkin dia akan gunakan partial fraction. So kena main lah yang tiga-tiga kaedah tu. Okay? Sebab sebelah kanan ni biasanya dia panjang sikit. Jadi untuk lebih mudah, sebelah kanan ni kita asingkan. Okay? Tapi jangan berhenti pada sini. Di sini sebab soalan kita ada kiri kanan. So kiri bendanya samakan dengan yang kanan ni. Kemudian kalau ada nombor, maksud dia jawapan dia tak ada bersama dengan C. So kena proses lah. Kemudian jangan berhenti pada C. Kita habiskan sampai, biasanya kita akan jadikan Y sebagai tajuk. Biasanya. Kalau katakan kompleks sangat, berhenti pada sini je.